Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Jadi sebelum saya teruskan, sebab minggu sebelum ni saya tak tanda muka surat. 9 hari bulan 6 tu asalnya sebelum tu lagi asalnya tak. Kita start daripada awal ni, selepas ada kitab ni. Sebab saya tanda sini 9 hari bulan 6, muka surat 44. Sebab hari terakhir, sebab dia minggu bulan lepas kata saya tak hadir ni. Jadi tak tanda tu. Cumanya 9 hari bulan 6 itu, pada waktu itu sebenarnya dia tidak khusus lagi. Nah, ya? Buka surat bab 1 sebab 9 hari bulan 6 tu sebelum tu bab 1 kita ambil di situlah. Baik, cuba tengok bab pertama tu, kedudukan, kepentingan dan pembahagian hati tu. Muka surat 2 lah, selepas daripada itu kita ambil di situ. Ada tanda tak? Betul situ. Muka surat 6 muka surat 6 tu. Keajaiban hati manusia di situ. Saya tak tanda sebenarnya. Muka surat 6. Keajaiban hati manusia. Organ yang paling mulia yang ada dalam diri manusia adalah hati. Dialah yang mengenal Allah, yang beramal kerana Allah, yang berusaha menuju kepada Allah, dan yang mendekatkan diri dan berusaha meneliti apa yang ada di sisi Allah. Jadi organ-organ badan yang lain tidak lebih daripada para pengikut dan khadam kepada hati, yang digunakan oleh hati mengikut yang dikehendakinya, sebagaimana para raja menggunakan para hamba abdi itu. Jadi hati manusia adalah sebagai pemandu hidup manusia. Sebab tu kalau tengok dalam syair Arab memang banyak disebut. Misalnya antaranya disebut ini nak menggambarkan bahawa pentingnya hati itu. Misalnya innal kalam mala fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Itu salah satu contohlah. Sesungguhnya percakapan itu yang kita bercakap ni sebenarnya di dalam hati asalnya. Lidah tu hanya sebagai juru bahasa saja. Lidah tu bercakap itu berdasarkan kepada apa yang dimaksudkan oleh hati. Begitu juga maksud perenggan pertama ni, setiap pergerakan anggota tubuh manusia, tangan menyentuh, mengambil, kaki berjalan, berlari, semua itu atas arahan daripada hati. Itu maksudnya. Ini tajuk ni sebenarnya untuk kita kenal dulu. Kadang-kadang kita ni tidak kenal hati kita. Bahaya sebenarnya, sebab hati ni mengambil 1/3 daripada perbuatan manusia. Itu mengikut ulama Islam lah. Iaitu perbuatan hati, perbuatan lidah dan juga perbuatan anggota selain daripada lidah. Dia panggil jawarih. Baik, sesiapa yang kenal kedudukan hatinya dan akan kenal Tuhannya,
Kebanyakan orang jahil tentang hati-hati dan diri-diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala menghalang seseorang daripada hatinya sehingga dia terhalang daripada mengenali Allah dan bermuraqabah terhadapnya. Muraqabah ni maknanya hati itu sentiasa ingat kepada Allah. Muraqabah ni hati sentiasa merasakan Allah melihatnya. Dan muraqabah peringkat tinggi seolah-olah dia nampak Allah, seolah-olah. Mana kalau sampai ke tahap itu, boleh jadi dosa kecil pun dia tak buat. Boleh jadilah. Cuba hindarkan, boleh jadi tahap itu. Baik, mengenali hati dan sifat-sifat hati adalah merupakan tunjang agama. Ni. Jadi mengenal hati dan sifat-sifat hati merupakan tunjang agama dan asas kepada orang yang ingin mengikuti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab ada Minhaj itu. Jadi daripada perbincangan tajuk yang ringkas di bawah ni saja kita boleh nampak mana hati kita ni jangan kita main-main. Sebab dia pengkalan, markas, tempat utama, dan disitulah yang menjadi tujuan iblis dan syaitan bila dia nak ganggu manusia. Tempat yang mula-mula dia serang adalah hati manusia. Baik, kedudukan hati dalam tubuh badan manusia. Oleh kerana hati merupakan organ yang paling penting dalam jiwa manusia, bahkan hati diibaratkan sebagai raja dalam tubuh badan manusia, manakala anggota-anggota lain adalah bala tenteranya. Jika hati baik, bererti seluruh tindak tanduk anggota badan yang lain turut baik. Dan jika hati buruk dan busuk, seluruh tindak tanduk anggota badan yang lain turut mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang keji dan busuk menurut kacamata syariat. Boleh jadi manusia yang tidak berpegang pada agama, walaupun mungkin dia orang Islam, dia nampak benda tu okey, mungkin lah. Tapi kalau mengikut agama, perkara itu buruk. Itu boleh berlaku gitu. Jadi pandangan manusia terhadap sesuatu ni dia bergantung pada keadaan orang itu. Walaupun orang tu orang Islam, tapi kalau dia ni jenis yang tidak mempedulikan agama, boleh jadi pandangan dia tu berbeza dengan pandangan agama dia sendiri. Boleh berlaku begitu. Agama dia melihat perkara ini dari sudut ini, tapi dia lihat dari sudut lain. Boleh berlaku begitu. Misalnya kalau sekarang ni apa yang pemerhatian saya lah, yang saya tengok. Kalau di Kelantan kita mungkin, tapi setengah-setengah kita kata orang Islam lah, sama ada pemimpin, setengah pemimpin, dia tengok hiburan tu misalnya, hiburan, muzik, yang mana kalau kita tengok mengikut pengajian kita jelas tu haram tu, sebagai contoh. Tapi orang Islam tidak. Sudah ramai yang beranggap, bahkan hak ni dia kata sebagai hiburan, untuk sebagai apa kita kata hiburan, untuk menenangkan hati, macam-macam dia anggap begitu. Kalau di Indonesia dalam beberapa artikel yang anda baca, sudah sampai ke peringkat yang terlalu parah. Di sana dah lama dah orang yang pakai telekung labuh pergi dalam konsert dan sebagainya. Tempat kita ni sudah ada. Bahkan kalau ada pihak yang memberi peringatan, itu dia anggap kolut. Dia anggap maknanya tidak sesuai dengan zaman. Itu sudah berlaku. Jadi maknanya pandangan syariat, mana ulama yang mengatakan muzik halal pun dia ada kaedah dia. Dia ada peraturan. Bukan halal secara mutlak, tidak. Tidak, itu bahayalah. Ini bukan muzik nyanyi biasa, tidak. Kalau kita tengok setengah tu latar belakang dia punya kumpulan muzik pun menakutkan kita. Jadi kalau gitu sebenarnya sudah nampak semakin kita kata terhakis dah. Sudah berlaku satu kita kata perbezaan dari sudut pandangan orang Islam dengan Islam itu sendiri. Jadi perkara ni bahaya tu, bahaya tu sebenarnya. Dan serangan ini bukan kecil, serangan ini besar. Baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Ini hadis yang biasa kita dengar. Wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu ada seketul daging. Mudghah ni seketul daging yang saiz dia setengah dalam kitab kata penumbuk ni bila kita kepal begitu, dia sesuai dengan saiz seseorang lah. Kalau budak kecil, mana kita kata penumbuk dia tu kecil, sebesar itulah hati dia, sesuai dengan keadaan orang. Ada yang kata begitulah.
Kalau dalam kitab berkenaan lughah, dia sebut begitu. Jika baik daging itu, baik seluruh jasad. Dan jika buruk daging itu, buruklah seluruh jasad. Itulah hati. Jadi hadis ni yang tersebut dalam Bukhari ni satu pernyataan daripada Nabi. Kamu kena jaga hati kamu. Sebab kalau rosak hati kamu, kalau hati kamu tidak sudah dikuasai oleh iblis dan syaitan, mana kamu tidak akan terdorong lagi kepada perkara baik. Itu maksud dia. Kecuali kalau kamu dapat jaga hati kamu seperti fitrah. Sebab asalnya bagus. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Ulama kata itu hatilah tu. Mana setiap anak yang dilahirkan lahir dalam keadaan bersih, mana hati belum tercemar. Tu. Fa abawahuma yumajjisani au yunassirani au yahwidah, maka ibu bapa lah yang mencorakkan hati anak-anak tu. Hati tu maksud hadis tu sebenarnya hati. Baik. Jadi kehidupan yang sebenar bagi manusia adalah kehidupan hati, dan hati tidak mungkin dapat hidup kecuali dengan mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya. Seseorang Islam berkewajipan mengislahkan hatinya terlebih dahulu sebelum mengislahkan tubuh badan lahir. Tidak ada yang bermanfaat kepada seseorang hamba pada hari kiamat kelak melainkan yang datang kembali kepada Allah dengan hati yang sehat sejahtera, seperti mana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tidak berguna segala harta, anak pinak, pangkat, keturunan, pengaruh tak berguna di hari itu. Hari apa? Hari akhirat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang sejahtera. Akan datang kita akan bincang hati sejahtera ni hati siapa. Sebab hati ni ulama bagi 3. Qalbun salim, qalbun marid, qalbun mayyit. Salim tu ni lah. Kemudian hati yang sakit ini hati munafik, tak kira munafik akidah ke munafik akhlak, tak kira. Yang ketiganya atau yang ketiganya qalbun mayyit, hati yang telah mati. Apa maksud hati telah mati tu? Itu kita bincang kemudian. Baik, seterusnya sehubungan dengan itu, tumpuan kepada mengislahkan hati, dia begini, dia kalau kita baca dalam kitab ni, beza ni kitab ni, kalau baca dalam kitab-kitab tasawuf, kitab tarekat lain, tak sama. Jadi kena baiki hati dulu. Jadi baiki hati dulu tu apa maksudnya? Kita kena ingat dalam pengajian kita ni, proses memperbaiki hati dengan proses mengikut sunnah dia berjalan serentak. Sebab ada ke ajar sesak kata semaya lah, tahu mana kalau hati tak betul tak jadi apa. Dak maya tu suku tu kena maya. Lepas tu nak hati betul ni bila? Baru nak semaya. Kau kena ada siji tu hati betul. Bila tubik siji tu baru boleh semaya. Dak, dia kena berlaku serentak tu. Salah tu. Bahaya tu. Akhir sekali boleh pergi sampai satu tahap bila hati, jadi bila hati sudah sampai ke peringkat salim, ainul yakin, haqqul yakin, ibadat hanya melalui niat, dia akan pergi ke situ. Bacalah. Kalau kita baca dalam buku, dia akan pergi ke situ. Sebab itulah dalam pengajian kita ni, dia membawa kita kepada pengikutan sunnah. Cuma pengikutan sunnah tu mesti selari dengan proses tazkiyatun nafs. Tu cara ni orang panggil cara Quran dan hadis lah. Betul. Kena baiki hati. Jangan tumpukan kepada lahiriah. Ni setengah orang tumpu kepada, orang panggil perwatakan zahir, pakaian bersih, nak jaga dengan jiran, semua sekali dah. Tapi hati lalai. Tu kena serentak. Cumanya anak-anak tekankan di sini, sebelum kita pergi lebih jauh ni, proses tazkiyatun nafs dia berlaku dengan ajaran sunnah. Tak boleh lagi tu. Tu memang tak boleh lagi. Kalau tidak, akan berlaku kerosakan. Patut diutamakan berbanding dengan memberi tumpuan kepada masak lahir. Ni kita jaga penampilan zahir, rambut kemah, setiap minggu guti kemah. Okey, tu tak ada masalah. Dengan mesah kita orang tengok dia comel. Tapi hati dia tak jaga. Bila hati ni tidak jaga, mana kesan kehidupan zahir tu dari segi amalan. Dari segi amalan, dia sebenarnya tidak seimbang. Dia akan jadi gitulah. Itu yang dimasukkan di sini. Kita kena ingat bila kita sebut hati rosak, mana hati sudah lari daripada kehendak agama. Itu maksud dia. Itu boleh jadi dengan ibu bapa baik, dengan jiran baik, tetapi banyak lagi amalan-amalan yang menjadi
trust dalam agama, mungkin dia tak buat. Kena ingat bila hati sudah berjaya dikuasai oleh syaitan, dia hanya akan dia akan membuatkan kita menumpukan kepada sesuatu yang tidak penting. Hak tu dia bincang juga akhiratnya. Salah satu hati yang telah dikuasai oleh iblis, dia arah hati kita supaya melakukan sesuatu yang tidak utama dalam agama. Dia suruh kita perhabis pitih dalam bab tu. Padahal perkara itu tidak utama. Itu salah satu. Tu kita berasakan kita sedang buat kebaikan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dalam Quran tersebut, dia sangka dia telah berbuat perkara baik. Rupanya tidak. Duit habis, masa habis. Hak tu hak kita paling bimbang. Sebab tu anak kata proses tazkiyatun nafs dia kena selari dengan ajaran sunnah. Sebab itulah kita ni salah satu sukatan. Para asatizah kita mengajar hadis, tafsir itu orang panggil nak melengkapkan pendidikan agama. Ni salah satu saja. Lama duk ngaji hak ni saja. No. Duk ngaji tadabbur saja. Orang yang tak ngaji. Lepeh tu. Tu. Misal, tu contoh. Ada setengah tu ngaji tajwid. Anak kata lama mana dah kata puan belajar tajwid. Dia kata selepas habis mesti tak putih siapa kali ni. Anak kata cukup dah tu. Kita nak berterus terang pun tak mengamuk kalau kita kata cukup dah tu. Mana puan ni tak boleh jadi qari dah kalau suara gini. Nah. Kalau kata gitu dia terasa hati pula. Kita suruh dia belajar tafsir sebab dia cerdik. Suruh dia belajar sana dia gitu. Dengan ada pengajar usul fiqh. Jadi ramai orang yang bila perempuan yang bila berkahwin dia boleh anak seorang dua, dia pun terus berhenti kerja. Ramai yang jadi suruh rumah. Ini peluang untuk dia belajar. Mana di masjid tu dia ada sedia tempat nursery lah kita kata untuk orang-orang perempuan pergi belajar boleh letak anak situ. Memang hidup misalnya masjid di Bukit Jelutong misalnya. Itu antaranya tok tu. Tapi situ tak berlaku lah. No. Semua pergi. Tak mendengar. Asalkan orang dia benar jadi penceramah di situ. Usnya kita tu tak apalah, tapi kukuk mana sisi baik dia tu. Sisi baik dia tu, kan? Sebab tu bagi anak, walaupun kita kata kita ni masjid Pasir Pekan ni kecil lah. Mari 50 orang pecah dinding kita tak apa. Kita boleh buat program kita. Program kuliah malam ni mana-mana pun ada dah. Kalau boleh rancang biar ada dana. Jangan duk kira siapa dia. Kira nak tu. Kira nak. Cuba buat. Tapi kena ada dana lah. Sebab kalau tak ada dana tu mungkin. Tapi insya-Allah kalau buat ke tahrijah molek dia boleh anak tengok, suka tengok kata bagus lah. Dia tahu tu sebab kadang-kadang bila dia nak IC tu dia jumpa kita lah. So kita semok lah setakat boleh. Tapi daripada situ kata kemah masjid. Dia kata masjid gini ustaz, dia kata bukan banyak di Selangor. Banyak di Selangor. Baik. Jadi hak tu maknanya pengajian tu biar lengkap. Ni salah satu saja. Jadi kalau kita mengaji hak ni saja, hadis-hadis berkenaan akhlak kita tak mengaji. Hadis-hadis berkenaan fiqh, mana fiqh hadis kita apa tu tafsir dalam pelbagai bentuk tafsir. Dia tidak akan jadi selaras. Tidak ada tansik bainal mawad itu. Tu. Baik. Orang yang kematian hati Astabi habis situ Okey, cuba jadi sehubung dengan itu tumpuan kepada mengislahkan hati itu lebih patut diutamakan berbanding dengan hanya jaga jasad secara zahir saja. Licin minyak tubuh kita terus, tapi hati dia tak jaga. Tak boleh juga gitu. Kerana hidupnya hati melayakkan seseorang mendapat kebahagiaan dan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Sebaliknya kehidupan jasad zahir semata-mata duk tumpu kepada penampilan saja menampak menarik. Kalau duk cara hak tu semata-mata, itu hanya melayakkan orang yang memilikinya untuk hidup di dunia yang terdedah dengan pelbagai kekurangan dan penyakit. Kalau duk jaga body saja, tu untuk dunia saja tu. Orang Islam ni dia jaga juga body dan juga hati dia. Dia kena jaga kedua-dua. Tu bagi orang Islam yang sebenar. Kematian hati pula akan menyebabkan seseorang terputus hubungan dengan dunia dan juga akhirat sekaligus, dan seseorang itu akan menikmati kecelakaan dalam hidupnya buat selama-lamanya. Manakala kematian jasad lahir hanya memutuskan hubungan seseorang dengan dunia sahaja. Setengah tokoh salafus salih pernah menyatakan, cukup pelik keadaan manusia ni. Mereka menangisi orang yang telah mati jasadnya, tetapi mereka tidak menangisi orang yang telah mati mata hati. Hati sini makna mata hati.
Padahal kematian mata hati itu lebih dahsyat daripada kematian jasad. Maksudnya begini, dalam orang panggil perspektif agama kita, penilaian agama kita, seseorang yang mati hati dia, mana ain basirah dia panggil, mata hati itu mati, dia lebih dahsyat daripada mati fizikal. Sebab kalau orang itu mati hati, dunia ni dia hanya hidup dia tak ubah seperti orang kafir. Dia hanya ambil zahir daripada dunia sahaja. Sesuatu yang bersifat barakat, rahmat di dunia dia tak dapat. Hak lebih teruk lagi, hidup dia di hari akhirat langsung tidak dapat perhatian Allah di hari akhirat. Hak tu paling berat. Maknanya orang yang mati hati, mati mata hati dalam pandangan agama kita, hidup dia di dunia pun tidak ada kebaikan pada pandangan agama. Allah mungkin tak tarik rezeki dia, tapi Allah tarik berkat pada rezeki itu. Allah tak tarik mana nikmat anak cerdik belaka, tapi Allah tarik keberkatan daripada anak. Jadi maknanya apa yang kebaikan yang kita nampak tu tak ada nilai dari segi agama. Itu maksud tu bahaya. Bahaya. Nego jadi kita kata. Peniaga pun dapat untung besar, anak pun jujur, bini pun kira tidak duduk perangai kursi, tapi hilang keberkatan. Sebab apa? Tak ikut cara hidup agama. Itu paling bahaya. Dunia mungkin orang tak nampak sangat, tapi orang lagu di hari akhirat dia berlaku kejutan besar. Sebab tu salah satu nama hari akhirat dia panggil Yaumul Kashf, hari Allah mendedahkan hakikat manusia. Kita kata kejut, rupanya orang yang kita nampak baik, nampak seolah-olah kita kata Allah suka pada dia, semua dia nak boleh berlaku, rupanya dia. Lepas tu orang yang nampak baik, rupanya tidak juga. Semua tu akan terdedah dengan sejelas-jelasnya pada hari akhir. Sebab itulah kita orang Islam ni dididik supaya kita mencari hakikat dalam agama seperti yang ditunjukkan oleh Nabi. Sebab orang Islam ni dia ada pandangan dia sendiri. Baik. Orang yang kematian hati adalah orang yang telah mati. Dalam erti kata sebenarnya mati dah, walaupun bebas duk gerak, duk pergi makan nasi lauk pagi, mati dah sebenarnya. Sebelum jasad zahir ni dia mati, sebenarnya dia lebih meninggal dunia lebih awal lagi daripada itu. Oh, ni bahaya dia. Akhir kita bincanglah maksud hati mati dalam neraca agama. Sebab dalam hadis pada sebut hati yang mati ni At-Tuwajiri sampai 1500 muka surat neng mana baca. Kadang-kadang kita nak baca, nak ambil beberapa lah, kita baca nak rujuk pada dia tu, dia tidak ada baca. Kalau untuk guru memang perlu. Fiqhul juga nama Fiqhul Qulub. 1000 anak tengok tak ada terjemahan. Tanya ahlul kitab di Kelantan pun dia pun tak tahu. Tak tahu, tak ada terjemahan bahasa. Sebab kalau ada pun siapa nak baca tu. Arab pun 1500. Anda nak tengok auto detail lah. Tapi kalau untuk kita tahu ambil maklumat yang lebih, tu molek lah. Mana kalau kita baca habis tu sebab tak ada hati bahasa. Anak asal serabut huruf baca. Untuk orang awam, tapi untuk guru tu perlu. Jadi rujukan. Baik, tak apalah. Cuba kita tengok di sini. Jadi istilah seseorang itu mati sebelum dia mati, itu istilah agama. Jadi dia mati maknanya hati mati. Sebelum dia mati, sebelum jasad mati. Boleh berlaku dalam pengajian umat Islam, boleh berlaku. Jadi janganlah siapa jadi begitu. Jadi kehadiran mereka dalam kehidupan orang yang telah mati hati, dia hidup. Jadi kehadiran mereka dalam kehidupan dunia sama saja, dia tak ada dalam dunia pun sama, tidak memberi faedah. Orang Kelantan kata wak berat bumi dia hidup. Parut pala orang Kelantan tu. Bukan berat malaikat tahu lah. Berat bumi. Hati yang seumpama ini pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, ini contoh qalbun mayyit. Detail kita bincang kemudian dalam kitab ni jugalah. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka, dan sesungguhnya kami jadikan untuk mereka itu neraka Jahannam. Siapa dia penduduk tu, penghuni tu? Mereka terdiri daripada jin dan manusia, yang mana mereka mempunyai hati
tetapi mereka tidak mau memahami dengan hati. Kok ni kita akan bincang dalam tajuk akan datang, penggunaan kalimah hati, qalbun dalam Quran dengan berapa makna. Itu kita bincang kemudian. Dalam Quran dia guna lagu mana? Jadi dengan hati itu mereka tidak mahu memahami. Kita kata kuana sini, biasa ke, kalau biasa kita faham memahami, berfikir ni dengan akal. Tapi sini guna hati, bukan guna akal. Itu kemudian dia akan bincang. Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mau melihat dengannya. Melihat apa tu dia buat dah dalam Quran, melihat keesaan Allah dari segi tauhid, melihat dunia dari sudut kacamata tauhid. Dia tak tengok tu. Dan yang mempunyai telinga tapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Mereka itu seperti binatang ternakan. Apa sebut dia tidak sebut binatang saja? Kalau di segi tadabbur lah, kalau kita tak apa tak sebut binatang, sebut binatang ternak. Sebab binatang ternak ni dia harap orang buaya makan ni. Kalau binatang luar ni cari makan sendiri, lebih orang panggil ada. Ni mana binatang yang ternak ni kira-kira jadi segi tu makna lebih hina. Kalau tak makan mampu. Kalau binatang sendiri dia boleh berdikari. Nak ayatnya binatang yang diternak mana lebih hina. Ayat ni untuk apa ni, ihanah, untuk menghina. Lebih sesak, lebih mereka tu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesak, lebih hina daripada binatang ternakan. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi ayat ni soal ta'rif al-ghafilun adalah orang yang tidak guna kemampuan akal, kemampuan mata, kemampuan telinga kepada apa yang sepatut dia guna. Ke arah mana dia sepatut dia guna, mengikut kehendak Allah. Kalau tidak guna ke arah itu, dalam istilah agama dia panggil al-ghafilun. Baik, seterusnya Allah berfirman, inna syarrad dawabi 'indallah as-summul bukmul ladina la ya'qilun. Sesungguhnya seburuk-buruk, sejahat-jahat makhluk yang melata di sisi Allah ialah orang yang pekak lagi bisu, yang tidak mahu memahami sesuatu pun dengan akal fikiran. Pekak dan bisu ini dari sudut mana? Bukan dari sudut fizikal, dari sudut nurani dia. Telinga dia tidak guna kepada apa yang sepatut dia guna mengikut kehendak agama. Itu maksudnya orang panggil ni tak boleh mendengar ni, pekak ni. Begitu juga bisu tu maksudnya tak boleh bercakap tu, tidak bercakap perkara-perkara yang baik, tak baca Quran. Tu jalan. Tu dia bincang kemudian dalam kitab ni juga. Dan tidak guna untuk berfikir. Baik, ini menunjukkan baik atau rasa anggota zahir manusia adalah bergantung kepada hati. Apabila hati baik, ia akan menghasilkan pergerakan anggota badan yang baik, seperti melakukan pelbagai amalan ketaatan dan menjauhi pelbagai amal keburukan. Apabila hati rosak, ia akan menghasilkan pergerakan anggota badan yang tidak baik, seperti melakukan maksiat. Sebab tu kita tengok setengah orang ni mudah saja mengumpat, tapi setengah orang tu payahlah kita sayang dia 10 tahun. Nak dengar dia kecek keburukan orang sekali pun payah. Tapi setengah orang tu kita sayang dia, kalau duduk dengan dia mesti dia sebut tentang orang tu, tentang orang. Tu macam-macam kita tengok watak manusia tu. Jadi insya-Allah dengan kita baca kitab ni, kita boleh menjadikan panduan mana kita ni duduk di posisi mana. Mengumpat ni benda berat dalam agama kita. Fitnah ni benda berat, tapi bagi setengah orang biasa, sebab bercakap biasa ya. Allah ni istilah membawang, dak fitnah naratif, istilah. Membawang no. Anak pun tak faham mana tu bik bawang tu no. Berkali biasanya orang masalah hati nak marah ni kalau kita hurang. Biasa dulu duduk sini tu bawang tu duduk kecak begitu agaknya. Jadi jaki pakai jatuh jadi iri bawang juga. Mungkinlah. Tapi kok mana pun perbuatan tu, istilah-istilah itu nak menggambarkan seseorang itu telah yang melakukan kesalahan. Lah ni kita kata naratif. Macam-macam lah istilah. Bahkan dia anggap seorang tidak cerdik kalau dia gagal mendedah ke keburukan lawan dia. Ni kalau dalam bab politik lah. Itu semua tu contoh-contoh yang berlaku di hadapan mata kita,
mana perubahan-perubahan buruk yang telah berlaku dalam pemikiran masyarakat Islam kita. Sebab tu ada setengah sebut kerana dia kata ustaz-ustaz ni tak erti ceramah. Bukan tak erti, dia takut nak ceramah. Ada ni jumpa dah ustaz terlibat politik, dia kata ana salah satu benda dia takut masa ceramah. Ada seorang ustaz di KL. Lepas tu dia kalau dia ceramah ni dia jari-jari dia, kalau dia pergi pun dia sebut, dia beringat benar tapi tak menarik lah. Hak menarik ni kan, dia sebut tu, dia sebut siapa kawan ni panah. Lepas tu tunggu 2-3 hari kau jawab ada. Lagu tu bukan hidup orang Islam tu, lagu tu. Akan datang kita akan jumpa dalam kitab ni mana sesuatu yang tidak jelas tentang keburukan seseorang, tiba-tiba kita sebut, kita letaklah maklumat-maklumat tambahan untuk supaya menampakkan benar, sedangkan perkara tu tak jelas. Tu fitnah tu. Salah satu maksud fitnah. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Anggota ni, anggota lahir tangan, mata, telinga ni, zahir-zahir ni, dia hanya mentaati sahaja segala perintah dan atau arahan hati, baik yang baik maupun yang buruk. Tak kira lah baik ke buruk, semua tu hati yang mengarahkan. Jika hati baik, anggota badan akan menjadi tentera yang baik, dan jika hati buruk, anggota badan akan menjadi tentera yang buruk. Hati tidak akan baik melainkan setelah dia mengenal Allah. Kena ingat ni, hati baik ini kita kena faham dalam konteks Quran dan hadis. Itu maksudnya. Hati tidak akan baik melainkan setelah ia mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, merasai keagungannya, mencintainya, melahirkan rasa takut, hebat, raja, yakni berharap kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, sebagaimana disebutkan dalam ayat 88 hingga ayat 89 surah Asy-Syu'ara. Hak tanilah kita sebut sana tu. Baik, seterusnya dia ada sebut dah sebelum ni. Kat mana tahu, boleh cek semula lah tu. Baik. Hati yang teguh di atas kebaikan. Kita duduk itulah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana, ataupun qalbi ala dini. Hak Nabi baca setiap kali lepas mayat. Tu. Hak ni kita nak hati yang subut. Hati yang subut. Hati yang teguh di atas kebaikan. Keteguhan hati terhadap perkara baik atau buruk dan keadaannya yang terumbang-ambing di antara dua perkara tersebut terbagi pada 3 jenis hati. Hak ni pembahagian dari sudut lain ni. Hak pembahagian dari sudut ni. Tu. Dari segi sebab hati kita ni kan bukan maksum. Ada kadang-kadang buat benda baik, kadang-kadang buat juga benda dosa. Begitulah duk main setiap hari. Ada semua. Sebab tu dosa ni ada, lepas tu taubat tak ada pula. Tak boleh lari sampai kiamat. Tak ada seorang manusia ni bila dia bertaubat start 40 lepas apa 20 tahun lepas tu tak aja buat dosa. Tak ada. Ulama kata memang tak ada. Ada semua tu. Cumanya berterusan di atas dosa yang sama. Hal tu lebih berat. Tu. Baik, dari sudut itu, dari sudut perubahan hari ni gini, hari esok lain pula. Dari sudut tu ada 3 hati manusia. Yang pertama, hati yang dimakmurkan dengan takwa, disucikan daripada noda melalui proses mujahadah yang berterusan, dan juga dibersihkan dari segala akhlak yang buruk. Menerusi hati sebegini, lahirlah cetusan yang baik yang akan dapat menyaksikan keajaiban daripada khazanah-khazanah yang gaib, iaitu daripada Allah SWT. Allah boleh nampak benda molek. Dah benda molek tu memang molek sungguh. Ketika itu malaikat akan membekalkan kepadanya petunjuk kebenaran. Akan datang kita akan bincang dia panggil mulhim itulah. Dia katakan mulhim tu. Malaikat yang sentiasa membisikkan perkara yang positif dari kita. Rupanya kalau kita tengok di sini, ialah kalau kita baca semua kita ni, kita kata malaikat mulhim ke Quran, ke hadis, ke benda-benda baik yang membentuk manusia ni, dia hanya berguna kepada manusia kalau hati bersedia untuk itu. Kalau hati bersedia untuk itu. Baca Quran pun kalau tidak ada niat nak berubah dan usaha untuk berubah jadi baik, dia tak jadi. Dia tak jadi tu. Itu. So orang makan obat lah. Sebab tu kalau guru Maulana masa kita belajar kitab Minhajul Abidin tu, ada setengah orang marah ngaji Minhajul Abidin. Apa dia kata kitab Ghazali banyak tak betul memang. Kita tahu dia kalau guru mengajar, guru tahu dalam kitab tahu tak betul, banyak kita boleh ilmu. Guru kita dah ni tak betul ni. Hadis dia ni perlu disemak semula lagi ni. Banyak pula kita boleh ilmu.
Habis kita. Guru ingat lagi guru kita sebut. Dia kata supaya orang makan obat lah. Walaupun obat ke 1000 sebutir, kalau dia tidak boleh patuh disiplin peraturan makan obat. Doktor kata makan obat ni kena 3 kali sehari contoh. Semasa makan obat ni, misalnya lepas makan atau sebelum makan, ada ke peraturan dia. Lepas tu masa makan obat ni makcik kena patah benda-benda gitu. Kalau dia ikut semua, insya-Allah akan ada kesan baik. Begitu juga kita baca Quran. Tak ada usaha nak berhenti pada maksiat. Tak ada usaha. Sedangkan itu termasuk dalam mataqatul basyariyah. Berhenti daripada melakukan dosa, kemudian berusaha melakukan kebaikan. Semua ulama kata itu termasuk dalam batas kemampuan manusia. Sebab tu kalau tak buat hal tu berdosa. Sebab benda kita boleh buat. Itu. Tu. Kalau sesuatu yang memang kita tak boleh buat, Allah tidak akan memberi dosa kepada kita. Sebagai contoh, sebagai contoh. Misalnya isu ni Imam Fakhrul Razi pun sebut. Allah suruh kita belajar. Allah tidak tentukan sebanyak mana ilmu yang kita kena ada. Kenapa? Allah suruh kita belajar. Sebab ilmu ni boleh cuma mana supaya kita cari rezeki lah. Ngaji kitab yang sama, guru yang sama. Tapi boleh ilmu tak sama. Daripada dulu lagi memang gitu. Apa tu? Wa ma utitum minal ilm illa qalil. Aku tidak beri ilmu kecuali sikit saja. Maknanya hakikatnya Allah yang beri. Sebab itulah ulama-ulama kita sebut dalam bab nak cari ilmu ni dia kena ada peraturan. Apa? Tu orang panggil sebab-sebab. Boleh tak boleh tu serah Tuhan pula tu. Patut boleh dah berlupa right. Dia tulis kitab tentang haji, dia tawaf tak betul. Nak awan. Maulana besar dia tu. Budak kecil, budak yang pergi dapat cik tak boleh masuk Hijri Ismail. Ya kau dia kata. Dia tanya awal tahun mana? Dia kata saya baca buku ni, apa buku dia tulis? Mana awan? Manusia. Itulah hati-hati sebab tu kita kena hidup kita ni dia tidak boleh lepas daripada sebut nama Allah. Nak turun masjid sebut, semua sebut nama Allah. Tu cara hidup orang agama. Sebab tu Allah tidak bebankan kita, tidak taklif pada kita buat sesuatu yang kita tak mampu. Cuma Allah tahu kita mampu sebanyak mana. Popok kita ada di masjid dah, masjid Pasir Pekan ni tengok tu kasut omong surah. Dia Allah tak tanya kita bab mengetah negeri. Asal royak, asal using, tak asal neng lah tu. Lagu mana ni? Dia takut Tuhan tanya lagu mana, kita tak tahu pun cerita hal negeri Kelantan nak mengetah. Tak usah Tuhan tanya Nuh. Popok ahli politik ni hak terlibat secara langsung. Jadi hak tu memang fardu atas dia. Kita hanya beri sokongan secara umum dalam bab kebaikan. Itu yang disebut. Jangan apa saja. Sebab itulah ini yang anda sebut ni dalam perbincangan berkenaan dengan apa panggil hari akhirat lah. Buku ni ada Profesor Dr. Umar Sulaiman Ashqa pun dia sebut. Tentang syurga ni aku kehidupan akhirat, al-yaumul akhirah dia ada tulis. Buku ni ada terjemahan. Dia buat satu set tu buku tu. Bahasa 7 butir tak silap ada. Dia ada satu Ustaz Dr. Zahiruddin kita pun ada beli kita atau terjemah dia. Dalam tu dia sebut, dia kata di hari akhirat ni walaupun naik atas pentah yang sama untuk diadili di mahkamah Allah, malaikat yang sama buat urusan, tetapi soalan Allah, walaupun soalan tu setengah tu sama, tapi skop dia tu tak sama. Orang ni naik sudah ada dah, dia ni pemimpin, Allah tanya dia lebih daripada orang bawah. Jadi pertanyaan bebanan yang akan ditanya dia di atas pentas di mahkamah Allah itu adalah berkait dengan mataqatuh, apa yang menjadi kemampuan dia semasa hidup di dunia. Allah tahu. Kalau sepatut dia boleh buat 30% amalan agama, dia memang dia mampu buat. Allah tahu lah. Dia tak buat. Itu yang disoal oleh Allah SWT. Itu maksud dia. Jadi kita ni hakikat sebenar kita belajar kitab ni, kita nak supaya kita boleh buat amal baik tu semaksimal mungkin. Sebab tu dia serah pada Allah. Hakikat sebenarnya kita pun tak tahu kita ni mampu sejumlah mana sebenarnya. Tak tahu. Itu termasuk perkara gaib. Cumanya kalau kita lalai, sepatut kita boleh buat, kita tak buat, hatu Tuhan tanya. Baik, jadi semua ni dia bergantung pada hati manusia tu. Kalau hati molek, insya-Allah jadi mudah anggota dia. Baik. Ini hati yang bertakwa ni. Hati yang ada kesungguhan dan ada istiqamah, dan dia ni telah bersih dari diri dia. Menerusi hati begini lahirlah cetusan yang baik seperti yang kita bincang tadilah. Bahkan malaikat akan bantu dia. Maknanya ada guna malaikat mulhim tu. Ada guna.
Jadi syaitan hodok bisik ke dalam hati dia tu tak berjaya. Akan datang kita akan jumpa Ibnu Qudamah kata, bila seseorang itu hati dia penuh dengan zikir, sekejap-sekejap baca Quran lagi, lepas tu baca doa lagi, gapo-gapo alhamdulillah, masya-Allah, barakallah, jazakallah, assalamualaikum. Tu ya sehari-hari dia duk sebut. Menyebabkan hati dia kadang-kadang dia tak sedar hati dia telah ada cahaya iman yang besar. Sehingga bila syaitan masuk melalui saluran darah dia pun tak ada siapa ke hati, jadi panah. Tu lari. Syaitan boleh masuk sebab Nabi sebut syaitan boleh masuk. Hak paling bahayanya syaitan masuk, dia boleh buat perumahan dalam hati kita. Ada penempatan. Tu dia bincang khusus. Akan datang tu bahaya tu. Jadi kalau hati yang dimakmurkan dengan takwa, nak ambil satu ta'rif yang mudah kita faham, yang disebut oleh Imam Malik. Imam Malik kata takwa ni orang jaga hukum halal dan haram. Jaga hukum halal dan haram dia besar. Halal haram dia jaga benar. Hak ni kena pada semua orang, daripada pemimpin sampai kepada orang kampung. Tu maksudnya takwa. Kita ambil iaitu. Yang kedua, hati yang terabai dan terbiar, yang syarat dengan hawa nafsu, serta disaluti dan dicemari dengan segala jenis keburukan, maksiat dan akhlak yang keji. Orang panggil bergelumang. Sebab tu kalau kita perhati dalam Quran, ada setengah orang tu dosa dia sebut ihatah. Dosa telah meliputi dia. Tu ulama bincang khusus. Dosa, dia diliputi oleh dosa. Dia melakukan dosa. Tak sama tu. Kita bahasa Melayu kita pun tak sama. Orang ni berdosa, dia melakukan. Orang ni telah diliputi oleh dosa. Siapa ulama bincang? Apa maksud orang yang diliputi dengan dosa? Apa maksud? Tu pun kita bincang juga. Tapi lama lagi dah tu ni. Baik. Pengaruh syaitan bermaharajalela di dalam ini hak ni. Hati yang tidak dijaga dengan baik. Hati yang lalai ni, yang terbiar, syarat dengan hawa nafsu, benda-benda maksiat sahaja dia buat. Jadi azan kata bunyi lain macam tu. Jadi pengaruh syaitan bermaharajalela di dalamnya, kerana wilayah kekuasaan syaitan semakin meluas, manakala pengaruh iman pula semakin lemah. Hati sebegini dipenuhi dengan kelam syahwat, lalu memadamkan sinar cahaya hati. Keadaannya tidak ubah bagaikan mata yang dimasuki asap tebal, sehingga membuatkan mata itu tidak dapat melihat apa-apa. Jadi hati yang asalnya boleh melihat, orang panggil mata hati, jadi tak boleh melihat. Sebab apa? Diseliputi oleh maksiat. Baik. Ni yang kedua ni, hati yang terabai. Yang ketiga, hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh gejala hawa nafsu yang mendorong ke arah keburukan. Ni disebut sebagai la'ammaratun bisu. Innan nafs la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ni kan, dia sentiasa menyuruh buat benda yang tidak baik. Siapa mereka terpengaruh dengan perkara tidak baik. Jadi hati yang pada mulanya dipengaruhi oleh gejala hawa nafsu yang mendorong ke arah keburukan, kemudian datang cetusan keimanan, lalu mendorong ke arah kebaikan. Biasa di kita ni Allah buat secara semula jadi hati kita ni dia lebih cenderung hawa nafsu. Bukan hati hawa nafsu tu. Hawa nafsu ni tempat operasi dia dalam hati lah. Allah buat sebagai ujian kepada kita. Memang dia ni lebih cenderung kepada perkara tak molek. Mana kalau perkara tak molek nafsu ni, dia lebih cepat terikut. Lebih terangsang. Memang gitu Allah buat. Tapi kita boleh, sebab tu dia kena kawal. Kalau tak kawal, dia akan pergi pada fitrah asal dia. Baik. Ini disebut oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Baik, sekarang ni kita nak masuk pula kepada perkara yang lebih penting. Laluan-laluan mudah iblis untuk dia masuk menguasai hati manusia. Ni senarai ringkas. Tapi ringkas ni pun padat dah sebenarnya. Dalam hadis, kalau kita belajar ada hadis Mishkat di Masjid Telipuk ni, bahawa syaitan boleh masuk hati kita melalui saluran darah, majrad dam. Mudah, ayatnya mudah masuk. Bila-bila masa dia boleh masuk. Tu. Kemudian kita kena tahu betul dia mudah nak masuk tu. Apa yang dia nak masuk tu? Mudah tu satu hal. Kenapa dia nak masuk? Kerana Ibnu Qudamah disebut kerana ada roti, ada makanan dia dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada makanan iblis.
tak ada apa kita kata. Kita ingat nasi yang kita makan. Ada makanan iblis. Gapo dia? Makanan iblis tu maksudnya laluan iblis untuk masuk dalam hati. Kalau Ibnu Qayyim kata makanan dia tu ada. Sehingga dia gambarkan apa anjing duk kejar kita sebab dia tengok tembel makanan. Kelantan kata tembel. Tembel maka dia kejar kita tu. Siapa kita dalam semaya dia pergi lagi sebab kita tak buat makanan iblis ada tubuh kita. Sebab tu dalam semaya pun dia mari lagi. Jadi kita nak tahulah makanan iblis tu lalu dia tu gapo dia masih ni tajuk dia. Kita teruskan kita teruskan. Kita jawab azal dulu. Okay, nak ambil sedikit lagi cuma poin-poin yang berkait dengan laluan iblis tu kita bincang dalam sesi akan datang. Cuma anda nak ambil mukaddimah dia. Baik, laluan-laluan mudah iblis memasuki hati manusia. Hati ni kalau kita lihat berdasar pada fitrah asal dia boleh terima hidayah. Memang dia boleh. Allah buat asalnya boleh. Seperti mana dia boleh terima kejahatan, dia juga boleh terima kebaikan. Oleh kerana hati juga dibekalkan dengan hawa nafsu dan syahwat. Hawa nafsu dan syahwat mana keinginan. Dan keinginan itu dia bukan keinginan untuk buat yang baik saja. Dia kedua-dua. Allah bui gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nak uji kita. Siapa di antara kita nak boleh kawal nafsu tu. Dia akan buat benda baik. Allah nak uji. Kalau tak ada tu, malaikat habis lah pokok kita. Tak hidup baca kitab ni. Jadi dengan adanya hawa nafsu dan syahwat itu, dia ada kesal lah. Dia boleh tersasar dan boleh menyimpang tu sebenarnya, menyimpang daripada hidayat tersebut. Ke nafsu tu lah, ke syahwat tu lah, kalau tak jaga. Pertembungan dan tolak menolak antara tentera malaikat dengan tentera syaitan sentiasa berlaku dalam hati, sehinggalah pintu hati terbuka untuk menerima salah satu sahaja di antara malakiyat dan syaitaniyat itu. Kalau hati boleh terima malakiyat, mana unsur-unsur baik daripada malaikat, alhamdulillah, selamat kita. Tapi kalau hati itu lebih suka kepada syaitaniyat, mana sifat-sifat buruk, mana bahaya. Kita berada dalam keadaan bahaya. Yang diterima itu akan menetap dan tenang berada di situ. Ketika itu pencerobohan tentera lawan terhadap hati hanya berlaku secara menyelinap dan mencuri masuk
seperti mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya dalam surah An-Nas, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan pembisik penghasut yang timbul tenggelam. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi bila dia mari, dia akan membisik perkara yang buruk. Kalau hati terima, maka orang panggil terpedaya. Ayat di atas membawa maksud syaitan akan bersembunyi, mengundurkan diri apabila seseorang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amat senang hati apabila seseorang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Duk main gitu, dia pergi, dia undur. Kalau kita baca Quran, kita ingat tu, dia lari. Tapi dia tak, bila kita lalai, dia pergi pula. Gitulah berlaku. Koncu-koncu syaitan dalam hati hanya dapat dihalau jika seorang itu berzikir mengingati Allah SWT. Kerana mereka tidak akan dapat menetap dengan tenang dalam situasi tersebut. Akan datang kita akan bincang pula. Cuma anda sebut lebih awal di sini, zikir yang bagaimana? Zikir ni banyak jenis. Sebab tu di sini akan datang kita akan jumpa dari kita ni. Zikir-zikir yang boleh menghalau syaitan, zikir yang sabit daripada Nabi. Tak ada khilaf ulama. Kalau ambil zikir-zikir yang tidak daripada Nabi, hak tu sebenarnya menepati kehendak syaitan. Nampak nak berzikir sangat tu. Nampak nak berselawat, ambil ni 400 selawat. Baca ni, dia terberok gitu. Baca ni. Padahal tidak daripada Nabi. Baca tu tak. Pokok-pokok ya. Anak lu kena 500 malam ni. Selawat apa tu? Tafrijiyah, Syifa, habis 500 malam ni. Tak lapar tu. Masa nak itu nak pakai jubah putih. Pakai jubah putih. Patah adalah buah perkara tepi. Kata karu. Biasa tu kita tengok tu pengalaman. Orang agama tu biasa tu lagu tu. Sebab apa tu? Nak dapat kekuatan. Tu. Baik, sikit lagi cuba tengok. Jadi kena ingatlah tu, zikir tu mana zikir yang sabit. Bukan zikir yang dibuat oleh orang lain. Hati ni umpama sebuah kubu. Syaitan merupakan musuh yang sentiasa ingin memasuki dan menawannya. Mempertahankan kubu itu adalah dengan mengawal segala pintu masuknya. Sebab kubu ni dia ada pintu masuk dia. Ada berbentuk pintu, ada berbentuk jendela, ada berbentuk sisi angin pun ada. Tidak akan orang-orang yang tidak mengetahui pintu-pintu tersebut, dia tidak akan dapat mengawalnya. Dia tak tahu syaitan masuk ke lubang mana. Kok pintu dia tak tahu. Dia nak kawal macam mana? Hak dia duk kawalnya jangan berzina. Dia jangan minum arak. Tu hak dia kawal. Hak lain dia tak kawal. Sedangkan pintu hak tu kecil, pintu hak tu kecil sebenarnya. Jaga orang Islam nak buat hak tu. Hak rasuah kalau dia tak nampak dah sebagai satu pintu. Tu. Sedangkan pintu-pintu lain terbuka seluar-luar syaitan masuk. Baik, akibat apa tu? Ki jahil. Oleh itu mempertahankan hati daripada syaitan ialah dengan mengenal pintu-pintu dan tingkap-tingkap yang mudah bagi syaitan memasuki hati tersebut. Ni kata-kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Laluan atau pintu masuk syaitan ke dalam hati melibatkan sifat-sifat manusia sendiri. Rupanya pintu-pintu itu adalah diri kita sendiri. Laluannya terlalu banyak. Di sini akan diutarakan beberapa laluan utama yang boleh dilalui oleh beribu-ribu gerombolan tentera syaitan. Sikit ni pun 10. Dalam ni dia senarkan 10 yang kita perlu faham sungguh-sungguh. 10 laluan syaitan. InsyaAllah kalau kita faham ni, kita jadi beringatlah. Kita jadi beringat. Akan datang dia sebut tidur tu salah satu. Nak tidur pendengar kita. Nerah macam tak usah ayat lah tu. Tapi tidur sendiri pun saya tak boleh guna. Kok mana tu? Tu kita bincang kemudian. Kita berhenti setakat tu dulu. Jadi untuk sesi akan datang, kita akan sambung antara laluan utama syaitan untuk menguasai hati manusia. Lepas kita bincang dalam sesi akan datang, insyaAllah. Ya? Hari Jumaat ni? Hari Jumaat ni? Apa? Hari Jumaat ni? Betul-betul. Hari Jumaat ni, insyaAllah. Jadi kita berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.